Hai, kembali terus setia bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Dan saya tadi seperti saya janjikan ada lagi topik yang cukup menarik yang kita nak bawakan kepada anda untuk slot yang seterusnya kali ini. Dan pastinya kali ini kita mungkin nak berbicara berkenaan tentang kekurangan pekerja dan apa yang boleh kita lakukan bila kekurangan pekerja. Dan baru-baru ini kita tahu banyak berita berkenaan tentang teknologi robotik yang telah diperkatakan sedang digunakan. Jadi hari ini kita bawakan seseorang bersama dengan kita di studio bagi membincangkan topik ini, ya Cak ya. Okey, dan tentunya kalau bercakap pasal robotik ni ialah kita tahu dunia semakin berubah dan lebih canggih dari segi orang kata teknologinya, dan kita tahu banyak di restoran-restoran banyak beralih kepada menggunakan tenaga robotik itu sendiri disebabkan kekurangan tenaga pekerja. Jadi untuk bercakap tentang itu mungkin yang lebih arif di studio ketika ini kita berkesempatan hari ini bersama dengan Dr. Hanafiah Yusof selaku pengasas dan juga ketua pegawai eksekutif Robopreneur Sdn Bhd. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih atas kesudian meluangkan masa pagi ini. Okey, mungkin kita terus boleh berkongsi, bertanya dengan doktor sendiri berkaitan dengan syarikat Robopreneur Sdn Bhd ni. Apakah perniagaan yang dijalankan oleh syarikat ni? Okey, terima kasih sekali lagi. Robopreneur Sdn Bhd adalah syarikat Bumi Putera Tempatan. Dan kami telah beroperasi dalam teknologi robotics selama 8 tahun. Dan core business kami adalah dalam segmen service robotics. Jadi mungkin saya nak terangkan sikitlah, robotik ini ada dua kategori. Satu yang bekerja dekat kilang, so itu kita panggil industrial robot. Jadi robot yang bekerja di luar kilang, seperti yang dikatakan tadi, bekerja di restoran, di peladangan, So this is robot yang kita panggil service robotics. Jadi core business kami adalah yang kita panggil service robotics. Jadi kita membantu banyak perniagaan untuk mengurangkan kebergantungan terhadap tenaga manusia, meningkatkan produktiviti dan juga untuk menjimatkan kos. Dan sekarang kita berjaya menjimatkan kos lebih daripada 50%. Jadi berkenaan tentang senario kekurangan pekerja ini juga. Jadi bagaimana pendapat doktor sendiri berkenaan bagaimana ia memberi impak kepada negara kita? Ya, sebenarnya masalah kekurangan pekerja ini adalah masalah global. Dia bukan hanya masalah yang berlaku di Malaysia lah. Sebagai contoh, kalau kita ambil negara Jepun, 70% daripada sektor industri mereka sebenarnya mengalami masalah kekurangan pekerja. Dan kalau kita pergi ke Jepun sekarang, kita akan nampak ramai pekerja asing di convenience store, di restoran dan sebagainya. Dan kalau kita tengok pula dari skop negara kita Malaysia, sebenarnya kita telah lama bergantung kepada tenaga pekerja asing. Dan apabila pandemik COVID-19 melanda dan kita mengalami masalah di mana pekerja ini mereka balik ke negara mereka dan tak dapat kembali ke negara kita. Dan sektor-sektor yang strategik seperti peladangan, pembinaan dan sebagainya mengalami masalah yang besar. Termasuk juga yang kita lihat sekarang yang impak yang besar terhadap sektor servis dan hospitality. Jadi direct impact daripada kekurangan pekerja ini sebenarnya akan melambatkan pertumbuhan ekonomi dan dia juga akan memberi impak terhadap keupayaan negara untuk pulih daripada pandemik COVID-19. Dan kita juga melihat masalah kekurangan pekerja ini ada berbagai faktor sebenarnya. Dia tidak hanya pada impak daripada COVID-19. Dia juga ada kaitan dengan taraf penggajian, skim penggajian kita dan juga supply of talent terhadap teknologi-teknologi strategik yang ada dekat negara kita lah. Mungkin doktor memang dah lama dan mungkin banyak pengalaman dalam bidang ini. Sejauh mana tahap kepercayaan kita pada robot ini yang boleh membantu menyelesaikan masalah yang manusia mungkin tak boleh buat? Okey, sebenarnya masalah kekurangan pekerja dan bagaimana robot dapat membantu ni, kita boleh melihat daripada dua kategori. Satu yang kita panggil low value job, maksudnya pekerjaan yang bernilai rendah. Contohnya menghantar barang, menghantar makanan, membersih lantai ataupun pekerjaan-pekerjaan yang tak memerlukan kemahiran yang tinggi. Dari satu faktor lain, dari satu kategori lain adalah pekerjaan yang memerlukan critical knowledge ataupun yang memerlukan tahap keupayaan skill yang tinggi. So dari segi bagaimana robot menyelesaikan masalah, dia lebih bertumpu kepada
segmen pekerjaan yang bernilai rendah. Okey. Yang ini sebenarnya berlaku, dia punya faktor utama dia adalah kekosongan yang ditinggalkan oleh pekerja-pekerja asing kita dari sektor peladangan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat macam restoran dah banyak menggunakan robot, dia sebenarnya membantu untuk perniagaan untuk recover bisnes mereka selepas COVID-19. Dan kalau kita tengok sekarang teknologi robotik yang kita ada dapat menggantikan pekerjaan yang dilakukan oleh 6 orang waiters di restoran. Jadi kalau kita tengok robot boleh bekerja 12 jam, manusia mungkin boleh bekerja selama 4 jam, 5 jam shift and then pergi ke toilet dan sebagainya, MC dan sebagainya. Tapi robot sangat konsisten. Dan dari segi penjimatan juga dia sangat menjimatkan dari segi pelaburan jangka masa panjang. Kalau kita bandingkan satu robot dapat menggantikan 6 orang, sebenarnya ROI kita untuk pemilik perniagaan yang membeli robot tak sampai setahun. Dan kalau kita tengok dari segi penjimatan selama 5 tahun, sebenarnya menggunakan robot kita dapat menjimatkan lebih daripada 80% dari segi kos operasi lah. Bercakap tentang robot yang banyak digunakan, sekarang pun banyak bila kita pergi restoran dah banyak robot yang bergerak siap dengan ada lagu-lagunya lagi. Kita nampak dekat restoran-restoran Kita punya lah tu. kan. Baik, bercakap tentang efektif dan juga cara penggunaannya. Tapi bagaimana pula bila kita bercakap berkenaan tentang kos, pembinaannya dan bagaimana? Adakah ianya mahal untuk digunakan untuk semua pemain industri ataupun bagaimana, Doktor? Ya, teknologi bukannya satu yang murah sekarang ni. Memang kalau kita memerlukan kalau kita nak menggunakan teknologi dalam operasi kita, kita perlu membuat pengiraan yang betul terhadap justifikasi ROI, investment dan sebagainya. Seperti yang saya terangkan tadi, penjimatan yang kita dapat lakukan menggunakan robot ini adalah kita perlu melihat daripada segi jangka masa panjang. Dan beberapa faktor lain yang kita dapat lihat adalah dari segi macam mana majikan perlu melatih setiap kali pekerja baru yang nak masuk. Tapi kalau kita dengan robot, kita hanya programkan sekali sahaja. Dan perlu juga kita ambil kira membeli robot ini daripada syarikat-syarikat yang mempunyai kepakaran. Kerana menggunakan robot ni bukan macam kita beli kereta. Kalau kita beli kereta, kita switch dan kita just bawa. Tapi kalau robot ni dia memerlukan penjagaan dan maintenance yang berskala. Jadi kita perlukan kepakaran syarikat yang ada kepakaran untuk membuat after sale service dan juga maintenance supaya pengguna kita yang rata-ratanya bukannya programmer robotik ataupun expert dalam robotik, mereka dapat menggunakan robot ini dengan lebih efektif tanpa ada masalah dan sebagainya. Dan ini penting disebabkan recovery dalam bisnes ni memerlukan kebolehan kita merancang aliran tunai. Jadi kalau robot dapat membantu aliran tunai selama 5 tahun berbanding dengan menggaji pekerja asing, maknanya kita boleh merancang perbelanjaan perniagaan itu selama 5 tahun. Dan kita perlu juga sebab robot kita bukan bertujuan untuk menggantikan manusia. Itu kita kena sentiasa fahamlah. Dia akan membantu kita untuk melatih pekerja-pekerja kita untuk melakukan pekerja yang lebih bernilai tinggi. Contohnya jadi selain daripada jadi waiter, boleh juga belajar masak. Jadi bila kita dah reskill mereka, gaji mereka pun akan bertambah. Jadi ini akan memperbaiki ekonomi pekerja tersebut dan membuatkan mereka lebih kompetitif. Okey, nak minta sudut pandang doktor sendirilah bagaimana pula perkembangan orang kata robotik servis itu sendiri di Malaysia ini dan bagaimana doktor melihat untuk akan datang 10 tahun 20 tahun akan datang tentang penggunaan robotik servis ni. Ya, sebenarnya di Malaysia memang sudah menjadi trend sekarang untuk menggunakan robot di sektor servis dan juga sektor perkhidmatan. Ada lagi satu sektor yang strategik yang kita sedang usahakan sekarang, iaitu dari segi sektor perubatan dan juga medical dan juga healthcare. Saya ingin berkongsi satu POC ataupun testing yang kita buat di Hospital Bera tahun lepas. Selama sebulan kita menggunakan robot untuk membantu
jururawat dan juga doktor dalam operasi hospital. Dan dalam masa sebulan kami mendapati seorang jururawat sebenarnya berjalan sebanyak sejauh 2.6 km sehari untuk menghantar sampel perubatan daripada emergency department ke makmal, pergi dan balik. Tak, itu manusia. Dan 2.6 km ni sebenarnya 2.6 ke 26? 2.6 km satu hari. Kalau kita kali 30 hari, kita dapatlah jumlah jauh yang banyak. juga tu. Jadi kalau kita automatekan proses ni menggunakan robot, jururawat ni akan ada lebih masa untuk melakukan kerja-kerja yang bernilai tinggi. Merawat pesakit, membantu doktor dan sebagainya, kecemasan dan sebagainya. Ini adalah satu nilai tambah yang kita dapat adaptasikan di sektor perubatan dan juga hospital. Dan kita dapat membantu hospital untuk beroperasi dengan lebih efektif, meningkatkan servis perkhidmatan perubatan kita pada rakyat, dan juga untuk kerajaan menjimatkan kos. Dan kos ini dapat digunakan untuk melatih lagi ramai doktor, jururawat, memperbaiki hospital dan sebagainya. So dia adalah impak yang boleh kita lihat kalau kita mula menggunakan robotics, servis robotik ni di sektor-sektor yang strategik seperti sektor perubatan lah. Dan untuk perkembangan sektor robotik, dan kami juga ada syarikat tempatan yang aktif membina solusi ataupun software untuk membolehkan robot ini lebih efektif, lebih selamat, lebih menjimatkan digunakan oleh consumer. Dan beberapa software yang kita develop juga telah digunakan oleh manufacturer robot itu sendiri, dan kita membantu mereka untuk menjual lebih banyak robot sebab robot itu lebih efektif untuk kegunaan orang ramai. Dan teknologi ini memang sangat cepat berkembang, dan kita melihat teknologi robot ini adalah satu teknologi strategik yang boleh membantu negara kita untuk memperbaiki ataupun mempercepatkan recovery of economics dekat Malaysia ni. Saya kira satu perkembangan yang cukup bagus dalam industri teknologi dan robotik ini, orang kata bukan saja lagi membantu kita, tapi banyak juga industri yang akan mendapat manfaat daripada teknologi robotik ni. Jadi di hujung-hujung ni lah doktor, kita nak minta mungkin apa harapan ataupun kata-kata doktor untuk orang kata di masa hadapan ataupun dalam bidang robotik ini. Okey, saya melihat banyak syarikat-syarikat tempatan yang berkecimpung dalam perniagaan berasaskan teknologi, dan kerajaan sebenarnya boleh membantu untuk kita mempelopori produk-produk kita ini untuk lebih banyak digunakan oleh consumer kita. Dan ada beberapa cadangan yang kita boleh berikan, contohnya insentif ataupun loan ataupun grant yang disalurkan kepada pemilik-pemilik perniagaan untuk memudahkan mereka membeli dan menggunakan robot. Sebab kita tahu banyak perniagaan sekarang ni memang sangat berhati-hati dari segi perbelanjaan. Dan dari segi pemantauan dan juga pengagihan insentif tersebut, kita boleh mencadangkan untuk disalurkan kepada dewan-dewan perniagaan, persatuan-persatuan perniagaan tertentu, yang mana mereka dapat mengenal pasti siapa yang betul-betul memerlukan robot. Jadi dari segi pemantauan juga boleh dilakukan oleh teknologi provider macam kita, sebab kita selain daripada kita supply the robot ataupun operate the robot, kita juga sebenarnya collecting the data. Kita dapat tahu robot tu berapa jam bekerja, bateri dia macam mana, berapa banyak table dia serve dan sebagainya. So bila kita tahu robot tu bergerak, maknanya dia berfungsi. Berfungsi. Jadi kita ada data-data yang kita boleh tunjukkan kepada pihak kerajaan ataupun pihak bank, mengatakan memang robot ni bekerja dan efektif membantu perniagaan-perniagaan yang owner of the robot lah. Mana robot ni boleh percayalah, boleh simpan rahsia. Boleh simpan rahsia.
Tak boleh nak ambil masa pergi toilet ke apa lagi. Okey, itu saja masa yang kita ada sebenarnya. Satu perkongsian yang menarik kan? Yang boleh kita fikirkan satu hari masa akan datang mungkin ada ialah permintaan individu ke untuk menggunakan robot dekat rumah. Pembantu rumah mungkin. Okey. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Dr. Hanafiah Yusof selaku pengasas dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Robopreneur Sdn Bhd bercakap tentang teknologi robotik menangani masalah kekurangan pekerja. Baik. Baik. Dan orang kata apa, dalam teknologi digital dan robotik ini supaya berkembang maju, seperti saya cakap kepada Cik nanti, mungkin satu hari nanti maid pun kita nak robot juga ya. Minta individu, minta permintaan. Okey, terima kasih banyak doktor. Dan kita nak berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali di Apa Khabar Malaysia. Kembali.